بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk siri seterusnya untuk pelajaran tasawuf Islam tingkat 4. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita mengenai dengan Islam sebagai cara hidup. Pelajaran 1, Islam adalah cara hidup. Kita sambung pada siri yang lepas, kita telah belajar apa maksud rukun Islam. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi pelajaran kita mengenai dengan rukun iman. Rukun iman ialah kita yakin dan percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Nabi dan Rasul, kepada hari kiamat dan kepada qada dan qadar. Hari ini kita nak mempelajari dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita yakin dan percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta kita menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih lanjut, Allah ni, percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah adalah yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa dan tidak ada sesuatu pun yang bersifat dengan sifat Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh bersifat dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah mempunyai 99 nama yang diberikan oleh dirinya sendiri dan dinyatakan dalam Al-Quran. Macam mana kita dapat 99 nama ni? 99 nama ni adalah telah ditetapkan, telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Apakah nama-nama tersebut? Kita tengok. Dikenali sebagai Asmaul Husna. Nama Allah yang indah dan mulia. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة
صراطك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Itu Asma'ul Husna, kita telah pun mendengar 99 nama Allah yang telah direndahkan dan dikenali sebagai Asma'ul Husna. Okey, seterusnya kita nak melihat sifat-sifat Allah. Okey, Allah mempunyai 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Okey, apa sifat wajib bagi Allah? Kita tengok sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. يا الله وجودي ذنبك مخالفة للحوادث قيامه بنفسه ودانية قدرة إرادة ودانية قدرة إرادة. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله. سميعا حيا سميعا بصيرا متكلما بصيرا متكلما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. يا رب يا رب يا رب. Seterusnya kita akan melihat apa dia sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai 20 sifat mustahil. Maksudnya sifat-sifat ini tidak akan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah bersifat dengan 20 sifat-sifat ini. Apa dia sifat-sifat tersebut? Okey, cuba kita lihat. Sifat-sifat tersebut ialah عدم حدوث فانا ممثلة للحوادث قيامه بغيره
ta'addud ajzun karoha jahlun al-mautu summun umyun bukmun kaunuhu ajizan kaunuhu mukrohan kaunuhu jahilan kaunuhu mayitan kaunuhu as-samma kaunuhu a'ma abkama. Adam tidak ada, hudud artinya baru, fana rusak binasa, mumatsalatul lil hawadithi menyerupai sesuatu. Qiyamuhu bighairihi berdirinya dengan yang lain, ta'adud berbilang-bilang, majzun lemah, karoha terpaksa, yahun bodoh, maitun mati, summun itu artinya tuli, umyun artinya buta, bukmun artinya bisu, kaunuhu ajizan keadaannya yang lemah, kaunuhu mukrohan keadaannya yang terpaksa, kaunuhu jahilan keadaannya yang bodoh, kaunuhu mayitan keadaannya yang mati, kaunuhu as-samma keadaannya yang tuli, kaunuhu a'ma wa abkama keadaannya yang buta dan bisu. Itulah sifat mustahil Allah, pasti mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga mempunyai satu sifat harus. Apa dia sifat harus bagi Allah? Harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan atau mentiadakan sesuatu mengikut kehendaknya. Ini asma wa sifah, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Jadi kita wajib mengetahui bahawa Allah mempunyai 99 nama, 20 sifat wajib yang mesti ada pada Allah Subhanahu Wa Taala dan 20 sifat mustahil yang mesti tidak ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu sahaja sifat harus. Jadi kita sebagai umat Islam mesti yakin dengan keadaan tersebut, iaitu Allah wujud, ada, kekal dan sebagainya, dan mustahil Allah mati, Allah lupa dan sebagainya. Seterusnya, kepentingan kita mengetahui sifat-sifat Allah tadi. Pertama, menjadikan jiwa kita menjadi tenang dan tenteram. Kita akan mendapat petunjuk dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan seorang itu sentiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, menjadikan seorang itu sentiasa mengambil berat dengan keadaan sekelilingnya. Dan yang kelima, sentiasa melakukan amal ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Ini kepentingan kita mengetahui sifat-sifat Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, beriman kepada malaikat. Percaya kepada malaikat, iaitu kita percaya malaikat adalah hamba ciptaan Allah yang dijadikan daripada cahaya, lagi mulia dan terpelihara daripada melakukan maksiat. Mereka tidak berjantina, tidak bersuami atau beristeri,
tidak beribu atau berbapa dan juga tidak beranak. Mereka tidak tidur dan tidak makan serta tidak minum. Mereka mampu menjelma kepada rupa yang dikehendaki dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya, malaikat datang kepada kaum Nabi Lut dengan menyerupai seorang lelaki yang kacak. Malaikat dikatakan mempunyai sayap dan mampu terbang dengan laju sesuai dengan cahaya yang bergerak laju. Jadi kita wajib mengetahui ada 10 orang malaikat yang wajib kita ketahui. Pertama, Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail, tugasnya menurunkan rezeki. Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Meniup sangkakala ni berlakunya hari kiamat. Sangkakala yang pertama berlakunya hari kiamat dan sangkakala yang kedua manusia akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Kemudian Israel, tugasnya mengambil nyawa manusia, mengambil nyawa semua makhluk yang bernyawa. Yang kelima, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir, ada dua orang malaikat yang tugasnya menyoal manusia yang mati. Tak semestinya dalam kubur, ada orang mati terbakar dan sebagainya, mati dalam laut. Maka Munkar dan Nakir inilah yang akan menyoal orang yang telah mati. Kemudian Rakib. Rakib mencatat amalan kebaikan. Atid pula mencatat amalan kejahatan. Kemudian Malik Ridwan. Malik Ridwan menjaga pintu syurga. Satu lagi Malik Zabaniyah menjaga pintu neraka. Ataupun setengah-setengah dia kata Malik saja. Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu syurga. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang malaikat yang wajib diketahui nama dan tugas masing-masing. Sebenarnya ramai lagi malaikat, tak terhitung malaikat ni. Malaikat ni dia lebih ramai daripada campur manusia, campur jin, lebih ramai lagi malaikat. Okey. Kita tengok nama-nama malaikat. Tengok video nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Israfil semuanya, 10 malaikat kita hafal namanya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para rasulnya. Mikail pula turunkan rezeki, dapat rezeki ucaplah alhamdulillah. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Malaikat Ridwan menjaga syurga, wajahnya manis berseri sinarnya. Malaikat Malik menjaga neraka, berdoalah kita moga tidak ke sana. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Israfil semuanya, 10 malaikat kita hafal namanya. Munkar dan Nakir berdoa di dalam kubur. Rakib dan Atid catat kebaikan
Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Sambil menyanyi kita hafal namanya. 10 malaikat, mari hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Israfil. Okey, tadi kita telah mendengar, melihat video nama-nama malaikat dan tugas masing-masing. Okey, seterusnya, apakah kepentingan kita beriman kepada malaikat? Okey, hikmah beriman kepada malaikat, pertama, dia akan mendidik manusia agar patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangan Allah dan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan pelbagai cubaan, ujian dan persoalan. Yang ketiga, mengimani fungsi malaikat sehingga sentiasa berlomba-lomba dalam membuat kebaikan kepada sesama manusia. Okay, manusia akan sentiasa berlomba-lomba untuk membuat kebaikan kerana dia yakin bahawa malaikat akan mencatat segala amal kebaikannya. Yang keempat, mendorong manusia untuk melakukan hal yang terbaik. Yang kelima, meyakini bahawa rezeki yang diperolehinya pada hakikatnya adalah berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyukuri sekecil apapun yang diperolehinya. Dan yang keenam, sentiasa berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu hikmah apa kebaikan yang kita dapat apabila kita beriman kepada malaikat. Kita yakin bahawa malaikat akan mencatat segala amalan kita, sama ada amalan kebaikan ataupun amalan keburukan. Ini kepentingannya secara umum, jiwa menjadi tenang dan tenteram, mendapat petunjuk dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan seorang itu sentiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan seorang itu sentiasa mengambil berat dengan keadaan sekelilingnya dan sentiasa melakukan amal ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Itu beriman kepada malaikat. Seterusnya, rukun iman yang ketiga iaitu beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita yakin, percaya bahawa Allah lah yang telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kitab Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, Taurat, Zabur dan Injil telah dihapuskan ataupun telah tidak terpakai lagi dengan turunnya ayat Quran. Al-Quran ini telah menasahkan, telah menghapuskan, telah membatalkan kitab Taurat, Zabur dan Injil kerana kitab-kitab ini telah diselewengkan oleh pengikutnya. Itu percaya kepada kitab. Nama-nama kitab ada 4 tadi. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kepentingan beriman kepada kitab? Pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu.
Yang keempat, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba dan makhluknya. Dan yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kerana dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Itu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kepentingan sama seperti tadi, jiwa akan menjadi tenang dan tenteram, mendapat petunjuk dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan seorang itu sentiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjadikan seorang itu sentiasa mengambil berat dengan keadaan sekelilingnya dan sentiasa melakukan amal ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Itu kepentingan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, beriman kepada Nabi dan Rasul. Iaitu yakin dan percaya bahawa para Nabi dan Rasul merupakan lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu kepada mereka. Maksud Nabi dan Rasul. Nabi ialah lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Manakala Rasul ialah lelaki yang dipilih oleh Allah dari kalangan para Nabi, diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul merupakan utusan Allah kepada seluruh umat manusia termasuk juga jin. Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Kita tengok, kita dengar.
Okey, tadi kita dah dengar nama-nama 25 orang Rasul. Khususnya kita tengok apakah perbezaan antara Nabi dan Rasul. Nabi diberikan wahyu hanya untuk dirinya sendiri sahaja, sedangkan Rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada orang lain. Bilangan Nabi terlalu ramai dan bilangan Rasul hanya 313 orang sahaja. Seorang Nabi tidak semestinya Rasul, sedangkan seorang Rasul adalah juga merupakan seorang Nabi. Nabi tidak diturunkan kitab suci, manakala Rasul menerima suhuf atau kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya. Umat Islam tidak diwajibkan mengetahui bilangan para Nabi secara keseluruhannya, sedangkan Rasul wajib diketahui bilangan dan nama 25 orang Rasul sahaja. Ada 25 orang Rasul yang wajib kita ketahui. Yang tadi yang kita tengok dalam video sekejap tadi. Okay, ini perbezaan antara Nabi dan Rasul. Okay, sifat para Rasul. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Apa dia sifat wajib bagi Rasul? Iaitu yang pertama, sidik, benar. Yang kedua, amanah, jujur. Yang tiga, tabligh, menyampaikan segala wahyu yang disampaikan oleh Allah. Kemudian al-fatanah, bijaksana. Ini sifat wajib. Setiap Rasul wajib mempunyai 4 sifat ini. Benar, jujur, menyampaikan segala wahyu Allah dan bijaksana. Manakala sifat mustahil yang sebenarnya tidak ada pada diri seorang Rasul, iaitu al-kizbu, iaitu pendusta, pembohong. Yang kedua, al-khianah, pecah amanah. Yang ketiga, al-kitman, iaitu menyembunyikan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dan yang keempat, al-baladah, seorang yang bodoh. Ini sifat mustahil bagi seorang Rasul. Dan Rasul mempunyai 1 sifat harus, iaitu bersifat seperti manusia biasa yang tidak menjejaskan martabatnya sebagai utusan Allah SWT. Harus bagi Rasul sama seperti manusia, makan, minum, mengantuk, tidur dan sebagainya. Seterusnya, satu lagi sifat, Rasul juga mestilah mempunyai sifat maksum. Sifat maksum. Maksum ini adalah salah satu daripada sifat para Rasul. Maksum bermaksud Rasul-Rasul terpelihara daripada melakukan perkara kejahatan, dosa dan perkara kurang sopan yang boleh merosakkan kehormatannya. Rasul juga terpelihara daripada perkara cacat yang mengurangkan kemuliaan seseorang seperti buta, tuli, bisu, gila atau lain-lain penyakit yang boleh merosakkan darjah kemuliaan seorang Rasul. Ini sifat para Rasul. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil dan sifat harus. Dan Rasul juga adalah seorang yang maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Seterusnya, Rasul juga dikurniakan mukjizat, iaitu perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran, kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuhnya. Itu perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul. Ini peranan mukjizat, membuktikan kebenaran para Nabi dan Rasul, mengukuhkan keyakinan orang ramai terhadap Rasul, membantu Nabi dan Rasul menjalankan tugas, menyampaikan wahyu dan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pada Rasul, ada juga perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia selain daripada mukjizat. Ini ada 5 perkara luar biasa yang sering berlaku kepada manusia. Yang pertama, karamah. Karamah ini adalah perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Maryam, iaitu ibu Nabi Isa, dianugerahi hidangan dari langit ketika beribadat. Maryam, ibu Nabi Isa ni, Allah berikan hidangan dari langit ketika sedang beribadat di dalam bilik dia. Seterusnya, irhas. Irhas inilah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik menjadi Rasul.
Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi. Yang ketiga, ma'unah. Ma'unah perkara luar biasa yang berlaku kepada umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajari. Perkara tersebut berlaku hanya sekali sahaja. Contohnya seseorang yang terlibat dalam kemalangan yang dahsyat tetapi beliau tidak mengalami kecederaan yang teruk. Ini ma'unah, perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang tanpa dipelajari. Misalnya, seorang yang jatuh daripada bangunan tinggi tetapi tidak mengalami kecederaan yang parah. Seterusnya, sihir. Sihir ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang daripada bantuan jin dan syaitan. Dan dia adalah dipelajari. Benda ni, sihir ni ialah orang yang mengamalkan sihir, dia belajar. Ada syarat-syarat tertentu, ada upacara tertentu yang dilakukan supaya sihirnya menjadi. Contohnya seorang yang kembar dan tidak lut oleh sebarang senjata. Itu sihir, bukan perkara luar biasa, bukan ma'unah, bukan karamah, itu sihir. Dan seterusnya, istidraj. Istidraj ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkannya lagi. Contohnya Qarun yang beroleh kekayaan yang luar biasa telah beransur-ansur menjadi sombong dan kufur. Ini istidraj. Istidraj ni ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat kepada Allah, kepada orang jahat, kepada orang yang derhaka kepada Allah. Misalnya orang dia meninggalkan solat, dia tidak sembahyang, tapi Allah bagi dia sihat, makin kaya, makin dia meninggalkan solat, makin kaya dia misalnya. Tapi itu adalah istidraj. Perkara yang luar biasa, Allah bagi kepada manusia supaya menyesatkannya lagi. Ini tanda, istidraj ni tanda. Sebab dia akan menjadikan kita lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 5 perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia selain daripada mukjizat. Mukjizat hanya berlaku kepada Nabi dan Rasul. Okay. Yang manusia biasa macam kita, kadang-kadang berlaku perkara luar biasa, itu semuanya adalah sama ada dia karamah, orang yang dekat dengan Allah, irhas, bakar Rasul, ma'unah. Ini mungkin yang berlaku kepada kita. Manusia biasa, tanpa dipelajari ma'unah. Tapi dia berlaku sekali sahaja. Berlaku sekali sahaja. Kalau kita ulang balik, memang tak menjadi. Misalnya seorang yang jatuh daripada bangunan tinggi, tiba-tiba dia tak cedera. Hidup lagi, sihat lagi. Jadi dia pun naik lagi kali kedua untuk terjun balik. Mungkin dia akan mati lepas tu. Sebab ini berlaku sekali saja. Begitu juga yang berlaku dalam kemalangan. Berlaku kemalangan dahsyat tapi dia tak cedera. Itu sekali saja. Kalau dia buat lagi, mungkin dia tidak akan selamat dan sebagainya. Okay. Kemudian sihir. Sihir ialah berlaku dengan pertolongan jin dan syaitan, dan dia dipelajari. Orang yang melakukan sihir ini dia belajar. Ada perjanjian tertentu dengan jin dan syaitan yang terpaksa dia lakukan. Jika dia tak memenuhi tuntutan jin dan syaitan itu, dia akan ditimpa. Jin itu akan kacau dia balik. Kemudian istidraj. Istidraj ini berlaku perkara luar biasa juga, berlaku tanpa dipelajari tapi berlaku kepada orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang derhaka kepada Allah, orang yang tak solat, orang jahat. Okay? Itu istidraj namanya. Okay, ini perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia selain daripada mukjizat. Okay, perbezaan di antara perkara-perkara tersebut. Karamah berlaku kepada manusia yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Irhas berlaku kepada bakar Rasul. Ma'unah berlaku kepada umat Islam tanpa dipelajari. Sihir berlaku kepada manusia dengan pertolongan syaitan. Istidraj berlaku kepada orang biasa yang derhaka kepada Allah. Orang yang derhaka kepada Allah, tujuannya untuk menyesatkannya lagi. Karamah tanpa dipelajari, irhas juga tanpa dipelajari, ma'unah juga tanpa dipelajari, istidraj juga tanpa dipelajari, tapi sihir kerana dia belajar. Ada perjanjian dan sebagainya. Karamah daripada pertolongan Allah, irhas daripada rahmat Allah, ma'unah juga daripada rahmat dan pertolongan Allah, sihir daripada pertolongan syaitan, jin dan syaitan. Dia bersahabat dengan jin dan syaitan. Istidraj datang juga daripada Allah tapi untuk menyesatkan lagi orang tersebut. Okay, ini perkara luar biasa yang sering berlaku kepada manusia. Okey, itu secara ringkas Rasul.
Okey, secara ringkas tentang beriman kepada Rasul. Kita wajib beriman ada 25 orang Rasul. Daripada 25 orang tu ada 5 orang Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ada 5 orang, iaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Apa maksud Rasul Ulul Azmi? Iaitu Rasul yang memiliki tahap kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi rintangan dan tentangan daripada umatnya ketika menyampaikan ajaran dan seruan kepada umatnya. Ada 5 orang Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Sebab apa mereka mendapat gelaran Ulul Azmi, penghulu kepada segala Rasul? Pertama, kerana sebagai pengiktirafan terhadap keteguhan hati dan penderitaan yang dihadapi ketika menjalankan dakwah. Yang kedua, kerana mereka tidak pernah berputus asa, malah sentiasa berdoa supaya Allah memberikan hidayah kepada kaumnya. Dan yang ketiga, kerana mereka memiliki keazaman dan keteguhan jiwa yang tinggi semasa berdakwah kepada umatnya. Ini Rasul, beriman kepada Rasul. Rukun Islam yang keempat. Seterusnya, rukun Islam yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Iaitu kita yakin dan percaya bahawa alam ini akan musnah dan semua manusia akan dibangkitkan semula untuk dihisap dan menerima balasan masing-masing. Dia percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat dari segi bahasa ialah hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan semula selepas mereka mati. Istilah syarak itu hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia dibangkitkan semula. Yang pertama berlaku, alam ini akan musnah, akan dihancurkan oleh Allah. Kemudian manusia akan dibangkitkan semula. Ada berbagai-bagai nama untuk hari kiamat yang melambangkan kepada keadaan hari tersebut. Okay, ada beberapa nama yang melambangkan keadaan hari tersebut. Yang pertama, Yaumul Akhir, iaitu hari pengakhiran kepada dunia ini. Yang kedua, Yaumul Qari'ah, iaitu hari yang menggemparkan penduduk bumi dan alam ini. Yang ketiga, Yaumul Haqqah, iaitu hari yang tetap akan berlaku. Hari yang tetap akan berlaku. Yang keempat, Yaumul Zalzalah, iaitu hari goncangan dan gegaran alam ini. Yang kelima, Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan manusia dan jin daripada kubur masing-masing. Dan yang keenam, Yaumul Hisab, hari perhitungan segala amalan manusia dan jin semasa mereka berada di dunia ini. Yang ketujuh, Yaumul Waqi'ah, iaitu hari kejadian yang amat dahsyat. Yang ke-8, Yaumus Sa'ah, iaitu hari kebangkitan manusia daripada kubur masing-masing. Yang ke-9, Yaumul Ghashiyah, iaitu hari huru-hara, hari di mana semua manusia berada dalam keadaan huru-hara. Yang ke-10, Yaumul Hajj, iaitu hari pengusiran manusia daripada kubur mereka ke padang mahsyar untuk diadili. Yang ke-11, Yaumul Khulud, iaitu hari yang kekal abadi, yang tidak akan berlaku kiamat dah selepas itu. Manusia akan hidup kekal selama-lamanya. Dan yang ke-12, Yaumuddin, iaitu hari pembalasan terhadap segala amal dan perlakuan yang manusia lakukan semasa mereka hidup di dunia ini. Okey, itu nama-nama lain bagi hari kiamat. Ada 12 nama-nama lain. Okay, kita tengok video klip tentang hari kiamat.
Okey, tadi itu gambaran tentang kedahsyatan berlakunya hari kiamat yang digambarkan oleh filem-filem daripada Hollywood. Tapi sebenarnya keadaan sebenarnya lebih dahsyat daripada apa yang digambarkan oleh filem-filem tersebut. Makna beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta terbitnya matahari dari barat. Sebelum tibanya tanda-tanda tersebut akan didahului tanda-tanda kecil hari kiamat. Di antaranya adalah diangkatnya ilmu, yaitu dengan banyak diwafatkannya para ulama, perzinaan merajalela, wanita lebih banyak daripada laki-laki, amanah akan disia-siakan, dan urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, banyak pembunuhan, dan banyak terjadi gempa bumi. Beriman kepada hari akhir juga membantu seseorang untuk tidak berlebihan terhadap dunia dan tidak menjadikannya sebagai tujuan hidup. Di antara hikmahnya juga adalah menghibur seorang mukmin yang kurang mendapatkan kesenangan dunia, karena di hadapannya ada kesenangan yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu akhirat. Okey, kita telah tengok apa di hari akhirat, hari kiamat yang semestinya akan berlaku. Kepentingan beriman kepada hari akhirat. Okey, pertama dia akan menguatkan keyakinan bahawa Allah Maha Berkuasa dan Maha Adil, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku yang terpuji dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku yang tercela. Yang ketiga, memberi dorongan untuk bersifat optimis, tawakal dan sabar meskipun tertimpa berbagai kemalangan. Okey, ini hikmah beriman kepada hari akhirat. Kelas sekali seterusnya beriman kepada qada dan qadar, iaitu yakin dan percaya bahawa segala yang berlaku kepada manusia dan alam ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada azali lagi. Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian qada dan qadar. Qada bermaksud ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak azali. Qada ni ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap segala makhluknya sejak daripada azali lagi. Contohnya di sini dia bagi kelahiran seseorang dan kematian seseorang. Tarikh kematian dan tarikh kelahiran seseorang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan qadar ialah pelaksanaan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Qadar ialah ketetapan Allah. Qadar ialah pelaksanaan. Contohnya Pak Mat meninggal dunia pada usia 80 tahun akibat sakit 2. Jadi kematiannya memang telah ditetapkan oleh Allah. Bila qadarnya akan berlaku? Okay? Pada usia 80 tahun. Okay. Beriman kepada qada dan qadar ialah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini. Dan kedua, meyakini bahawa perkara yang telah sedang dan akan berlaku tertakluk kepada qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah, di mana semuanya telah tertulis terlebih dahulu di Lauh Mahfuz. Qadar ketetapan, qada pelaksanaan yang ditentukan Allah ke atas semua makhluk ciptaannya semenjak dahulu kala. Beriman pada firman Allah Ta'ala, fahami hadis Rasulullah tercinta. Rukun keenam wajiblah dipercaya, usaha meragui perintah Rabbul Izzati. Gunalah keimanan apabila mengingkari. Qada dibahagi kepada dua alat sifatnya. Kubran bererti tidak akan berubah seperti ada manusia. Mu'alaf pula berkaitan usaha dan ikhtiar manusia. Ibarat kesusahan yang telah menimpa atau rezeki yang diterima. Ikhtiar berusaha sedaya upaya, berserahlah diri
ketetapan qada pelaksanaan yang ditentukan Allah. Qadar berkaitan sifat iradahnya dan qada sifat kudrahnya. Hikmahnya apabila kita percaya, menjadikan diri agar kuat berusaha. Keikhlasan dan syukur semakin menyubur. Hapuskan keegoan, selahkan kehambaan. Terbitlah ketakwaan, meningkatlah keimanan. Qada dibahagi kepada dua alat sifatnya. Mubham bererti tidak akan berubah seperti ajal manusia. Mu'alaq pula berkaitan usaha dan ikhtiar manusia. Ibarat kesusahan yang telah menimpa atau sedang diterima. Hanya Allah yang layak disembah. Dia Tuhan pengatur kehidupan. Hanya Allah yang layak disembah. Dia Tuhan pengatur kehidupan kita. Qadar ketetapan qada pelaksanaan yang ditentukan Allah ke atas semua makhluk ciptaannya semenjak dahulu kala. Okey, itu qada dan qadar. Jadi qadar ada dua jenis, qadar mubram dan qadar muallaq. Qadar mubram ialah qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut perancangan sejak azali dan tidak boleh diubah. Qadar mubram tidak boleh diubah. Dan satu lagi qadar muallaq iaitu qadar yang boleh berubah. Apa-apa yang berkait rapat dengan usaha dan ikhtiar manusia seperti sebab-sebab yang membawa kecelakaan dan kebahagiaan seseorang. Ini qadar muallaq yang boleh berubah berdasarkan pada usaha dan ikhtiar manusia. Tapi qadar mubram dia tidak akan berubah sebab perancangan daripada Allah SWT sejak daripada azali lagi. Apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Apa kebaikan dia? Pertama, akan semakin mantap dalam meyakini bahawa Allah SWT adalah Maha Berkuasa, Maha Adil dan Maha segalanya. Yang kedua, menumbuhkan kesedaran kepada umat manusia bahawa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah melalui kebijaksanaan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk mendalami ilmu pengetahuan sehingga menjadi ilmuwan-ilmuwan yang Islami. Dan yang keempat, menumbuhkan sifat-sifat terpuji, misalnya qanaah, dinamis, inovatif dan kreatif. Dan yang kelima, menghindarkan atau menghilangkan sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki, pesimis dan statis. Ini antara kebaikan atau hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu antara maksud rukun iman. Kelima-limanya telah kita dengar dan kita telah pelajari secara lebih detail dengan secara lebih mendalam. Okay, harapan saya pelajar telah dapat memahami rukun-rukun iman dan harapan saya pelajar telah pun memahami apa dia rukun iman tersebut. Jadi kita berakhir sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan tajuk yang seterusnya iaitu rukun ihsan. Dan kita sudahi majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر